Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan sekalian, dah buat keputusan nak berkorban di mana tahun ini? Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat sekali lagi menawarkan peluang untuk anda berkorban. Melalui Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat, kami akan menguruskan korban anda. Kami akan laksanakan secara norma baru. Kami akan sembelih di pusat sembelihan yang bertauliah. Kemudian kami vacuum packkan. Dan akhirnya kami akan agihkan kepada mereka yang berhak. Kalau nak berkorban, jangan lupa Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat. Oh, satu lagi. Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat juga menawarkan korban kambing. Kami akan sembelihkan kambing-kambing tersebut di luar negara dan kemudian akan dibawa pulang ke dalam negara dan diagihkan juga kepada penerima-penerima yang layak. Kalau anda ingin berkorban, sila rujuk kepada Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat. Jom kita berkorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas izinnya dapat sama-sama kita pada tengah hari yang mulia ini bersiaran langsung melalui Facebook Live Surau Al-Barakah Menara Kembar Bank Rakyat dengan tema Jom Kita Tadabbur Al-Quran. InsyaAllah boleh sama-sama lagi kita sharekan sebanyak-banyaknya live kita pada tengah hari ini agar ramai lagi yang dapat mengambil manfaat dan ramai lagi yang dapat sama-sama mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang akan sama-sama kita hayati, kita dengar pada tengah hari yang mulia ini insya-Allah. Dan dalam masa yang sama kepada semua para penonton, kalau boleh ada satu Al-Quran di hadapan kita untuk sama-sama kita buka apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan nanti dan apabila dihuraikan nanti agar manfaat itu lebih lagi dapat untuk sama-sama kita mengambilnya insya-Allah. Jadi insya-Allah view pun dah ramai, saya pun tak nak buang masa. InsyaAllah sebagaimana iklan yang dikongsikan kepada tuan-tuan, muslimin, muslimat semua, Alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat sama-sama bersama dengan ikon Al-Quran negara yang tidak asing lagi. Wajah-wajah mereka sentiasa keluar di TV Al-Hijrah dengan rancangan yang popular sekarang ni iaitu Quran Time, dan sebenarnya pada tengah hari ini pun sedang ada di TV tu. Tapi pelik tu kat mana ni? Di TV pun ada, di Facebook Live Surau Al-Barakah pun ada. Mungkin itu ada ilmu apa tu guna. Jadi insya-Allah baik. Jadi saya tak nak buang masa, insya-Allah untuk seterusnya bagi slot tadabbur dan bacaan ayat suci Al-Quran, saya serahkan majlis ini terus kepada Ustaz Fazrul Ismail untuk berkaitan dengan tadabbur ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan
ibadah korban, yang mana insya-Allah tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan haji, bulan yang mana dituntut kepada kita untuk melakukan ibadah korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Basri, yang dihormati kepada Ustaz Wan Muhammad Nahar, dan juga rakan saya Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Rakyat Surah Al-Barakah untuk sama-sama berkongsi masa pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang di online dalam masa sama sekarang ni di My Quran Time sekarang ni ya. Jadi alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan Ustaz Tirmizi ya. Ustaz Tirmizi, di mana Ustaz Tirmizi? Okey, khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. 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 Okay. Yang kita tunggu gambar. Okey Ustaz. Okey. Hari ini kita nak bersama dengan Ustaz Tirmizi. Kita taklah panjang Ustaz ya. Kita nak serahkan panjang pada Ustaz Wan Muhammad Nahar nanti untuk menjelaskan tentang projek korban. Tapi kita nak bincang dulu dari segi sejarahnya, dari segi kronologi dalam Al-Quran sebagai motivasi bersama kita untuk sebenarnya tazkirah ini mengingatkan kepada saya juga ya, kepada keluarga saya, sudah baca Quran ke belum, satu, dan sudah berkorban ke belum, Ustaz Tirmizi ya. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di online sekarang ini, kalau tuan-tuan yang sudah baca Quran, tuliskan Quran. Kalau sudah berkorban, maksudnya sudah pun mendaftar dekat mana berkorban, tuliskan korban. Jadi Quran dan korban. Okey. Kalau yang dah baca Quran belum korban lagi, tulis Quran saja. Yang sudah bayar untuk menjelaskan korban ataupun dah plan dah korban tapi belum baca Quran, tulis korban saja. Okey. Jadi kita doakan yang sudah baca Quran terus istiqamah Quran. Yang sudah mendaftar untuk melakukan korban, kita doakan dimudahkan urusan. Yang buat dua-dua insya-Allah kita nak tengok hari ini ayat-ayat Al-Quran yang memberi pencerahan kepada kita. Dan kita nak mulakan Ustaz Tirmizi, kita nak mulakan dengan Ummul Quran dululah ya. Ummul Quran dulu pada awal hari ini sebagai permulaan. Apakah asas di dalam surah Al-Fatihah sebelum kita pergi kepada surah-surah seterusnya untuk memahami Quran dan juga korban pada hari ini. Silakan Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, Astri Osman selaku yang menguruskan live kita pada petang ini, dan Ustaz Wan Nahar. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Moga-moga menjadi pada pembuka kebaikan kepada kita semua pada seluruh hari-hari kita, dan kita doakan hari-hari kita yang mendatang ini menjadi hari-hari seperti kita berada di bulan Ramadan, kerana Al-Quran sentiasa bersama-sama dengan kita dan kita tidak berpisah daripada kalamullah insya-Allah. Baik, kita baca surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk membacakan, dan terima kasih Ustaz Wan Muhammad Nahar menemankan kita ni Ustaz. Nanti rasanya kalau ikutkan format kita mungkin 40 minit kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Nahar, tapi rasanya tak berapa kena kalau katakan nanti Ustaz Wan Muhammad Nahar kena di hujung sekali. Mungkin kita ubah sikitlah Ustaz ya. Ustaz Wan Muhammad Nahar nanti kalau saya perlu minta Ustaz Wan Muhammad Nahar yang tadabbur, saya sebagai host bersama pada hari ini, untuk kita lihat sebenarnya surah Al-Fatihah ini pada tuan-tuan yang berada di online. Kita sebenarnya banyak sangat isi yang ada dalam surah Al-Fatihah, tapi yang paling pastinya ialah kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan nikmat macam-macam daripada Yang Maha Pemurah, dan salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Ar-Rahman ialah Allamal Quran. Allamal Quran, ya, iaitu Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi bila tuan-tuan yang tulis saya hari ini dah baca Quran, dah cuba mendalami sedikit Al-Quran pada hari ini sebenarnya adalah rahmat paling besar. Ya, selepas itu barulah Allah cakap tentang khalaqal insan allamahul bayan dalam surah ke-55 surah Ar-Rahman. Ya, itu pencerahanlah lebih detail, tapi dia punya yang ringkasnya itu ada dalam surah Al-Fatihah sebagai as-sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang yang kita baca, tuan-tuan baca pada waktu solat. Itu sebenarnya adalah untuk kita pasakkan dalam diri kita segala pujian bagi Allah. Allah beri macam-macam kepada saya. Maka macam-macam itu, bila kita dapat yang paling tinggi namanya Quran, ia membawa kita kepada ayat paling hujung sekali itu, iaitu kita minta berada di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus, bukan dibengkokkan ataupun dimurkai ataupun disesatkan. Dan inilah ciri orang-orang yang digelar sebagai Nabi, Siddiqin, ya, orang-orang yang benar seperti Abu Bakar, syuhada, orang-orang syahid, dan juga orang-orang soleh. Moga-moga tuan-tuan yang berada pada hari ini, kita bukan Nabi, ya. Siddiqin itu kita tak tahu, tetapi maksudnya dia level tinggi, ya. Yang dia, kalau Sayyidina Abu Bakar itu ialah dia beri harta dia memang betul punya, ya. Tapi ada ciri lain di dalam Al-Quran. Syahid itu orang yang berjuang di jalan Allah, dan kita harapkan kita berada di kalangan orang yang soleh. Jadi Ustaz Tirmizi, hari ini kita nak bincang pasal Quran satu, tapi satu lagi kita nak bincang pasal korban Ustaz. Kalau Ustaz nak berkongsi, silakan berkongsi pengalaman kalau ada berkorban, sebelum nanti mungkin Ustaz Wan Muhammad Nahar nak berkongsi jugalah pengalaman korban waktu kecil. Kecil ya. Kita tak cakap masa dah dewasa ni, waktu kecil dulu. Pasal apa? Pasal waktu kecil ni ada setengah orang dia ada pengalaman korban, ada yang dia tak berapa ingat pengalaman korban. Sebelum kita nak tengok kepada ayat-ayat seterusnya, nak dengar kisah Ustaz Tirmizi, silakan. Masya-Allah. Kita bila tengok sebut korban masa kecil saya tadi terus nak masa besar tadi kan, sebab saya pegawai masjid, jadi memang korban ni memang orang kata apa, nak cerita seronok lah pengalaman. Tapi masa kecil, saya teringat almarhum ayah saja, Ali bin Yahya, Allahumma fir lahu warhamhu. Allah. Ayah saya ni bela lembu, Ustaz Wan Nahar. Ustaz Basri, ayah saya bela lembu. Jadi saya, lembu tak banyak, tapi lembu dalam 5-6 ekor macam tu. Tapi saya antara orang yang kena jaga lembu. Jadi maknanya saya kena pastikan lembu itu petang dia pergi ke tempat makan ni kan, kawasan makan. Lepas tu bila petang pukul 6 tu saya kena tarik lembu balik masuk kandang kan. Tu ada tugas harian tu. Tugas harian juga. Ayah dia pergi berniaga pasal malam, jadi petang dia tak sempat nak uruskan lah. Jadi petang saya uruskan. Lepas tu bila masuk musim korban, kita masa zaman-zaman kecil-kecil itu, kita rasa macam satu perasaan yang sangat seronok. Walaupun kita tak tahu pun dia punya syariatnya macam mana, falsafahnya macam mana, tak tahu pun. Tapi kita rasa bila ada je orang nak sembelih lembu tu, kita akan hadir ramai-ramai,
kita akan bertakbir ramai-ramai, kita rasa seronok bila tengok darah tu ditumpahkan, kita rasa takjub. Kita boleh lihat di hadapan mata. Biasanya dapat daging terus makan je, tak tahu kan. Hari ni daging tu nampak, lepas tu diangkut daging tu, diletak dalam sup, terus makan. Oh, kita rasa satu benda lagi, nikmat tu bertambah-tambah di situ. Itulah sedikit pengalaman waktu kecil Safas. Kita rasa pengalaman tu harap dapat diulang balik lah, insyaAllah. Ya, alhamdulillah, itu pengalaman Ustaz Tirmizi. Mungkin Ustaz Wan Muhammad Nahar boleh kongsi juga pengalaman. Saya bawakan soalan kepada budak-budak kecil ni, pasal sebenarnya waktu saya kecil dahulu, saya rasakan korban ini adalah untuk orang kaya, kan. Saya rasa saya tak ada macam Ustaz Tir ada lembu kan, ayah saya tak ada lembu kan, makan daging lembu pun jarang-jarang kan. Jadi bila lihat begitu, rasakan bahawa rasanya tak mungkin kot saya ni nak berkorban ke. Pasal saya tengok ayah saya dan mak saya pun rasanya bukan jarang, rasanya tak pernah kot berkorban itu sendiri kan. Pada peringkat awal waktu kecil sekolah rendah lah kan. Selepas tu baru saya ada dengar berita-berita. Tapi saya nak dengar Ustaz Wan Muhammad Nahar berkongsi sikit Ustaz. Sikit je, nanti Ustaz Wan akan cakap panjang nanti di hujung. Tapi yang sikit pengalaman kanak-kanak kalau boleh berkongsi Ustaz Wan Muhammad Nahar, asal orang mana Ustaz? Assalamualaikum Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, Ustaz Basri. Saya asal orang Kuala Perlis. Oh, okey. Jadi Masya-Allah. Jadi macam Ustaz Fazrul kata tadi, minta cerita sikit saja. Kalau nak ikut dalam kepala ni macam panjang juga ni. Dia sebenarnya Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan Ustaz Basri ya. Korban ni kalau macam kita pengalaman kita waktu kita kecil-kecil khususnya saya lah, memang dia antara pengalaman yang ngeri juga bagi saya ni sebenarnya. Kenapa saya kata ngeri itu? Kerana pernah dikejar oleh anak lembu kan. Jadi anak lembu ni sebenarnya dia nak main-main je. Jadi dekat dengan ibadah korban tu, jadi banyaklah lembu-lembu yang dikumpulkan. Jadi kita pun pergi ramai-ramai tengok. Dalam banyak-banyak lembu tu, ada seekor anak lembu tu kejar saya. Dalam ramai-ramai orang tu, dia boleh pilih pula saya. Itu yang kata tu, kalau sebut lembu ni, dia jadi takut sikit sebenarnya. Dan akhirnya tak ada pakai baju merah pun Ustaz. Cumanya benda yang kita takut tu dah besar kita kena buat pula. Kita pula nak kena mengajak orang untuk melaksanakan ibadah korban. Basically sama macam Ustaz Fazrul kata, anak duduk di Kuala Perlis ni kebanyakannya nelayan. Jadi taraf hidup tu tidaklah terlalu selesa. Jadi bila mana ada ibadah korban tu, kita nampak satu perkara yang satu majlis yang special dan kemungkinan ataupun dalam majlis tersebut bolehlah kita sebagai orang-orang yang biasa ni merasa daging-daging kan, daripada sebelum ni memang kebiasaan kita makan ikan. Wallahu a'lam. Ustaz Fazrul tu secara ringkas kata dengan lembu dan korban ni. Oh ya, masya-Allah, terima kasih. Pengalaman itu pengalaman yang mahal sebenarnya Ustaz ya. Di mana sebenarnya bila katakan saya waktu sekolah rendah tu, bila ada raya korban tu mak menunggu daging korban tersebut kan. Menunggu pasal nak dapat daging yang sedap kan, yang berkualiti. Kadang-kadang dia dapat je daging paket yang import daripada mana tu, yang keras tu. Ada juga sekali-sekali beli kan. Waktu itu bila pendapatan ayah taklah berapa ni sangat ya. Jadi daging korban tu amat berharga kan, amat berharga. Jadi sebenarnya kembali balik kepada daging korban dan juga apa sejarahnya, kita nak melihat kepada surah Al-Baqarah. Ya, pasal Al-Baqarah ni lembu, itu yang kejar Ustaz Wan tadi tu. Jadi kita nak tengok ayat 1 sampai 5 ya, kita nak baca, kita nak tengok apa kaitan ayat nombor 1 sampai 5 ini dengan surah Al-Fatihah yang kita dah baca tadi. Pasal surah Fatihah ini memang kita baca berkali-kali. Surah Al-Baqarah yang kita nak baca selepas ini ayat 1 sampai 5 adalah jawapan kepada permintaan kita. Kalau kita baca tadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang diikuti oleh para nabi, siddiqin, syuhada wassalihin, orang-orang soleh dahulu. Jadi kita pun harapnya kita dapat ditunjukkan. Maka Allah terus menjawab dalam ayat 1 sampai 5.
apakah ayatnya? Tuan-tuan mungkin dah hafal, tapi kita baca sama-sama, dipimpin Ustaz Tirmizi hari ini, agar kita setkan minda kita bahawa bila nak minta hidayah ini, Allah kata yang pertama sekali alif lam mim, ya, iaitu saya tak tahu, saya sebagai manusia tak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak dapat hidayah dengan Quran, ya, Allah cakap dalam ayat yang kedua tu, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nak dapat manfaat daripada Quran ini mesti ada mindset alif lam mim, iaitu apa? Kita tak tahu apakah maksudnya, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berserah kepada Allah, ya, kita mengosongkan diri, merendahkan diri, dan bila kita dah mula khusyuk, tawaduk kepada Allah, maka bersedialah Allah berikan hidayah. Itulah yang dimaksudkan pada ayat yang kedua. Kita nak baca sebagai peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, setiap hari mesti dengan Quran. Tapi Quran ini ada yang beri kesan, ada yang tak beri kesan. Kalau kita ada mindset alif lam mim, insya-Allah Quran akan memberi manfaat demi manfaat kepada kita. Yang kita nak tengok nanti, Quran dengan korban ni apa kaitan? Itu kemudian kita tengok dahulu Fatihah dengan surah Al-Baqarah ini. Silakan Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Ini 5 ayat sama dengan tuan-tuan, ya. Tadi kita dah baca Fatihah, kita minta hidayah pada setiap hari, maka Allah jawab pada surah Al-Baqarah ini alif lam mim, iaitu Allah yang tahu, ya. Kalau nak hidayah ini kita merendah diri pada Allah, maka insya-Allah kitab yang kita baca, Al-Quran ini akan menjadi sumber yang tidak rugi, ya, ataupun bukan tidak rugi, tidak ada keraguan. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk yang kita minta tadi, petunjuk lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Jadi sebenarnya bila menjadi petunjuk ini, petunjuk ni ada 4 tahap, ya. Mungkin Ustaz Wan pun biasa mendengar kitab namanya daripada Asfahani bercakap tentang 4 tahap hidayah ini. Hidayah yang biasa-biasa daripada deria kita, ini semua orang ada. Hidayah yang kedua yang kita ambil daripada agama,
ya. Tapi kalau hidayah ketiga ni kita memang mengambil daripada Quran. Ya, kalau hidayah agama ni semua orang nak beragama, tapi kalau hidayah daripada Quran ini kita baca, kita dapat hidayah daripada Quran untuk kehidupan kita. Dan hidayah yang keempat ini adalah apabila kita ini dipimpin sampai ke syurga Allah SWT. Itu pun perlukan hidayah ya. Cuma dia punya dia punya permintaannya dekat dunia, tapi kesannya itu sampai di akhirat nanti. Baik, jadi kita melihat kepada ayat nombor 2 ini adalah Dzalikal kitabul la raiba fihi, bukannya dzalikal Quran, ini adalah kitab. Ini bukan Allah katakan Quran, bukan seperti dalam surah Yasin, wal Quranil Hakim. Mengapa? Kerana Alkitab ini adalah sesuatu yang tertulis yang menjadi perlembagaan. Ya, jadi bila kita minta hidayah, Allah bagi hidayah. Tapi hidayah itu tandanya ialah bila tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan yang dah tulis tadi, yang kata dah baca Quran hari ini, Quran dalam ruang komen tadi itu, sebenarnya ialah Quran itu perlu dibaca sampai mencapai standard perlembagaan SOP dalam hidup kita. Bukan sekadar baca Quran berulang kali sahaja. Itu okey. Pasal kalau kita perasan tuan-tuan ni, ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini turun di Madaniyah. Jadi ini bukan sekadar baca, tetapi ia sudah menjadi perlembagaan dalam hidup. Kalau kita perasan dia macam susun terbalik sikit lah ya. Sebenarnya ayat yang kita nak bincang hari ni pun Ustaz Tir, Ustaz Wan, yang kita nak bincang ayat ini dia macam terbalik sikit dia punya susunan dia. Mula-mula kita bincang dulu surah Al-Baqarah, surah turun di Madinah. Kemudian nanti kita nak baca surah Al-Hajj, dia turun di Mekah di peringkat tengah-tengah. Kemudian kita nak patah balik kepada surah yang paling awal diturunkan dekat Mekah, iaitu antaranya surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini kebanyakan surah-surah Makkiyah dekat hujung itu, juz 29 ke 30 itu turun peringkat awal Mekah. Dia terbalik kan? Susunan dalam Quran ni dia terbalik. Dia almost hampir terbalik ya, walaupun adalah yang susun ke sana ke sini. Bila saya cuba lihat balik ya, antara pelajaran pentingnya ialah kita ni pasal dah Islam kan. Jadi kita kena tahu apa standard yang paling tinggi. Tetapi nak mencapai standard paling tinggi itu, jangan lupa bahawa prosesnya itu ada di tengah-tengah Quran, dan jangan lupa kita kembali balik kepada macam kita baru masuk Islam. Macam orang-orang baru menerima Islam di Mekah itu, itulah juz 29, itulah juz 30. Jadi kita bila faham begitu, kita akan nampak patutlah zalikal kitab, patutlah jadi perlembagaan. Pasal apa? Pasal ini turun dekat Madinah. Ya, turun di Madinah. Kita ini sebenarnya bila lahir dalam keadaan Islam, sebenarnya kita dah hampir kepada fasa Madinah kan. Kita bukan baru nak masuk Islam. Tetapi Quran ini untuk semua. Ya, untuk semua, untuk kita tahu ini standard tinggi, kalau saya belum capai standard ini lagi, saya akan cuba laksanakan dengan perhatikan setiap panduan yang ada. Jadi apakah cara untuk kita mendapat ataupun menjadikan Quran ini sebagai SOP perlembagaan kita? Kita perlu bertakwa. Ya, hanya orang bertakwa saja boleh jadikan Quran ini sebagai perlembagaan. Orang yang tak bertakwa, manusia biasa, dia mungkin dapat hidayah daripada Quran tapi tidak menjadi perlembagaan. Dia dapat idea kena buat baik, kena apa, tapi kalau nak jadikan dia sebagai perlembagaan, yang ini ciri pada orang yang bertakwa. Ya, ciri orang yang bertakwa. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kat situ perkataannya Quran. Ya. Unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukannya perkataannya Alkitab. Itu pasal apa? Pasal kita bercakap tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Okey, unzila fihi al-Quran. Jadi diturunkan Quran kepada padanya Quran pada bulan Ramadan, hudal linnas, hidayah pada manusia. Tuan-tuan baca ayat nombor 2 yang tuan-tuan tengok atas skrin itu ya, iaitu hudal lil muttaqin. Kita tengok skrin kan. Okey, hudal lil muttaqin. Ini untuk orang bertakwa, standard tinggi. Kalau untuk manusia dia rendah sikit. Okey, baik. Jadi perlembagaan itu salah satunya yang menyebabkan kita jadi takwa, ada banyak ciri, ada ayat 3 dan ayat 4. Salah satunya ayat ketiga ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dia ada 3 lah ya dalam ayat 3 tu. Percaya pada ghaib, mendirikan solat dan infak. Infak ini salah satunya tuan-tuan adalah korban. Ya, korban ini adalah salah satu daripada infak. Dia ada wakaf, dia ada sedekah, ada zakat. Bila kita
nahar ataupun kita berkorban ataupun kita kita sembelih daging korban tu, sebenarnya bila kita bagikan itu sebenarnya itu bahagian daripada infak, daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya yang kita nak bincang hari ini adalah ciri orang bertakwa, ya, ciri orang bertakwa tinggi, ya. Sebabnya bila dulu saya ingatkan bahawa ini saya tak mampu kot, saya nak berkorban ataupun saya tak payahlah berkorban. Itu saya sebagai manusia, kan, manusia yang Islam. Tapi bila saya sebenarnya kalau saya tak mampu kejapnya 300 ke, kalau 300 lah kan, kalau ada yang 600, 300 ringgit, kalau saya ada 300 hari, RM1 sehari je kot. Kan, itu cara berfikir orang bertakwa. Cara manusia biasa ialah tak apa kot, korban tu bagi orang lain lah, saya dapat je daging lagi seronok. Kan, ada beza. Adakah salah? Taklah salah jadi manusia, kan. Tapi kalau boleh kita nak upgrade macam dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 2 ini, ya, iaitu salah satunya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa ni dia bukan suka menerima, dia suka memberi. Walaupun memang manusia ni memang suka menerima, tuan-tuan, ya. Menerima yang halal okey, tapi ada orang yang suka sangat menerima sampai dia ambil yang tidak halal. Rasuah, kan, ataupun dia ambil claim tapi sebenarnya dia tak kerja pun, ataupun overclaim, ataupun dia ambil gaji penuh tapi dia buat kerja dekat rumah tu tak full pun. Yang itu mindset yang sebenarnya dapat diubat oleh ayat nombor 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebenarnya di bank rakyat ataupun di organisasi, tuan-tuan, bila nak latih staff yang bagus, mesti kalau boleh capai sifat takwa. Dia punya trainingnya percaya perkara ghaib, mendirikan solat, dan yang ketiganya adalah rezeki yang ada dia infakkan. Salah satunya zakat, salah satunya infak sedekah, ya, salah satunya wakaf, salah satunya adalah pada waktu di bulan Zulhijjah ataupun ketika bulan haji, iaitu berkorban. Bercakap tentang berkorban ini, banyak ayat di dalam Al-Quran seruan untuk berkorban. Kita nak tengok sedikit daripada surah Al-Hajj. Saya ada buat slide sikit. Kita nak fokus sikit kepada apakah isi daripada Hajj, ya. Okey, jadi kita tengok di slide itu. Kita nak minta pada Ustaz Tirmizi lah, Ustaz, ya. Kita nak baca dulu daripada ayat 32 hingga ayat yang ke-34. Dan kemudian nanti kita tengok, rupanya ini turun pada Nabi di Mekah, ya, di Mekah, Madinah, nanti kita tengok. Dan kemudian apa kaitan dengan infak yang salah satunya adalah korban. Silakan Ustaz Tirmizi, ayat 32 hingga ayat 34, insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
النعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ya, itu adalah bacaan daripada ayat yang ke-32 ya, dan juga sehingga ayat yang ke-34 surah Al-Hajj. Sebenarnya surah Al-Hajj sudah tentunya bercerita pasal Hajj, Ustaz Tir ya, Ustaz Wan Muhammad Nahar, dan bila cakap tentang Hajj ini dia sinonim dengan korban. Sinonim dengan korban ya. Pasal Hajj ini adalah legasi daripada Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim juga dalam surah Saffat ada cerita tentang Nabi Ibrahim nak menyembelih anak. Itu mimpi daripada Allah tapi ditukarkan kepada kibas, itulah yang menjadi asas kepada kita. Baik. Jadi sebenarnya apa kaitannya kan bila salah satu sifat orang yang bertakwa itu yang memberikan daripada apa rezeki yang diberikan, Allah kata zalika wa man yu'azzim ya, siapa yang menghormati ataupun yang membesarkan, yang meninggikan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ya, ini adalah takwa daripada hatinya, sifat takwa yang ada pada hati orang yang beriman. Kalau tuan-tuan perasan tadi ada sifat orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin. Nak tahu bahawa seseorang itu hatinya itu bertakwa, dia meninggikan, membesarkan, yu'azzim sya'airallah. Sya'airallah. Apa syiar-syiar Allah ya dalam dunia ini? Syiar Allah salah satunya azan. Kan? Syiar ini daripada perkataan syu'ur, dia punya perasaan. Ya. Kita rasa kalau orang cakap tentang sesebuah negara tu rasa patriotik ya, tapi ini syiar ini rasa syu'ur, rasa izzah bersama Islam ya, bersama Allah SWT. Jadi syiar ini kalau orang ada bendera sebuah negara, itu dia punya tanda. Dia kalau tengok bendera, kalau bendera jatuh dihenyak-henyak tu dia akan rasa kan. Jadi bila kita ada yu'azzim sya'airallah, syiar-syiar ini bila diketepikan, dijatuhkan, kita rasa tak boleh ya. Baik, jadi apakah dia punya isinya? Apa benda yang kita perlu tinggikan? Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ya, thumma mahilluha ila al-baitil atiq, iaitu kamu beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu hingga ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya, kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya. Jadi maksudnya sembelih ini adalah sebagai satu daripada amalan takwa yang sudah lama dalam sejarah. Kalau tuan-tuan perasan, ini adalah kisah Habil dan Qabil. Sejarah awal lagi, tanda orang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang sudah pun mendaftar untuk berkorban ke, ada niat nak berkorban ke, ataupun nak tengok betul ke korban ni penting, ya. Ini ayatnya, ayat 33 ini sebenarnya dia ada kaitan dengan sejarah yang lama daripada Nabi Adam itu, dan kemudian dia dibawa sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana seseorang itu akan menyembelih ketika sampai sebelum Nabi Muhammad pun, ya. Zaman orang-orang jahiliah itu pun dia masih lagi ada tinggalan daripada zaman Nabi Ibrahim itu. Ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya, Baitul Atiq, ya, Baitul Atiq inilah yang dikaitkan dengan Kaabah. Itu sebabnya korban ini dia popular di kawasan haji, ya. Memang tuan-tuan yang dah pergi haji, ya, yang dah pernah tengok pengalaman orang pergi haji, memang kalau dam ke apa ke kena sembelih, dan orang yang nak berkorban juga akan sembelih. Baik. Jadi sebenarnya sembelih berkorban ini dia ada kaitan dengan Kaabah. Dan mengapa ada kaitan dengan Kaabah? Kerana ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim. Jadi pusing-pusing pun dia dekat situ. Ya. Dan sambung lagi kalau di ayat seterusnya, walikulli ummah, pada setiap umat itu kami syariatkan. Di sinilah ja'alna mansakan. Ya, mansakan ini manasiknya, iaitu salah satunya menyembelih korban selain daripada
aktiviti-aktiviti manasik. Kalau orang pergi haji, dia ada manasik dia. Tapi kalau kita yang tak pergi haji, maka apa yang perlu kita buat ialah kita berkorban. Pasal kita tak ada haji, kan? Kita tak ada haji. Jadi pada 4 hari yang orang di sana itu berhaji, kita berkorban. Itu manasik yang diberikan pada setiap umat, liyadhkuru. Tujuannya apa tuan-tuan? Untuk mengingat pada Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Orang di sana dia ada caranya yang pergi haji, dan kita yang berada di Malaysia, kita pun beribadah manasik sebagai membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kaleng-kaleng, okey. Berkorban ni Ustaz Tir, ya. Bukannya biasa-biasa, alah ini orang-orang yang korban, alah. Dia bukan. Dia seperti orang pergi sembahyang Jumaat, orang pergi umrah haji. Korban juga adalah salah satu daripada ibadah yang ditinggikan dalam surah Al-Hajj ini, dengan apa? Untuk seseorang itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin dia sekadar ingat Allah tapi dia tidak berinfak. Kan? Kalau tuan-tuan perasan dekat sini ada istilahnya ma razaqahum min bahimatil an'am. Kita dah belajar tadi ayat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada rezekinya mereka infakkan. Jadi di sini detail sikit, daripada rezeki yang diberikan pada mereka, mereka mengingat nama Allah dan mereka akhirnya melakukan manasik, iaitu menyembelih ini, ya. Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu, ya, iaitu tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah yang esa, falahu aslimu, ya, maka taatlah kamu, tunduk kepadanya. Aslimu tu menyerah diri. Bila kita berkorban ini, sebenarnya kita serah diri. Ya Allah, aku bagi sikit ini, ya Allah, daripada rezeki yang engkau juga yang bagi, agar selepas ini engkau akan membantu aku lagi pada kesejahteraan. Aslimu itu sebenarnya kita menyerah diri untuk mendapat kesejahteraan daripada Allah SWT. Wa basyiril mukhbitin. Perkataan yang menarik kat sini, hanya 3 kali saja dalam Quran, Ustaz Tir, Ustaz Wan, ya, iaitu apa? Mukhbitin ini maksudnya adalah orang yang tunduk dengan lunak. Kalau ada pasir yang dekat tepi pantai pagi-pagi tu, kalau kita dapat sembahyang duha ke, sejuk je atas itu namanya sujud dalam keadaan rendah diri yang lunak, ya, yang lunak. Dalam surah Hud ada ayat yang berkaitan dengan mukhbitin ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Orang masuk syurga, dia beriman, beramal soleh dan juga rendah diri, wa akhbitu, dengan lunak. Bukannya rendah diri ataupun bersujud dengan rasa alamak terpaksa lah, korbannya alamak terpaksa lah, ya. Dia bukan, dia merendah diri. Allah cakap apa? Korban. Okey, saya korban. Ini je lah duit yang saya ada, Allah saya bagi, kan? Itu namanya mukhbitin, ya. Dia ada detailnya lagi selepas itu, tapi ideanya mukhbitin ini merendah diri, dan salah satu daripada trainingnya ialah dengan kita berkorban, selain daripada kita mendirikan solat, kita melaksanakan tugas-tugas yang lain, ya. Jadi tuan-tuan, perempuan dimati Allah sekalian, kita sudah melihat kepada seruan berkorban dan surah pendek yang biasa kita baca, yang menjemput lebih banyak lagi Kautsar, lebih banyak lagi nikmat-nikmat daripada Allah SWT. Surah Inna A'tainakal Kautsar sebagai penutup untuk kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul di atas pencerahan tentang bagaimana sejarah ibadah korban dan juga kepentingannya. Dan kita nak tutup dengan satu surah yang pendek, namun surah ini yang selalu kita baca untuk menguatkan lagi jati diri ataupun motivasi kita untuk melakukan korban. Kerana hidup ini adalah menuntut kepada kita untuk sentiasa melakukan pengorbanan. Kerana pengorbanan itulah sebagai bukti untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dah sudah pasti syurga Firdaus insya-Allah. Baik, kita baca surah Inna A'tayna, surah Al-Kautsar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Inilah 3 ayat yang menjelaskan inna a'tainaka kautsar. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad, kepada kita, ya. Dan Allah mengingatkan kalau kita dapat banyak nikmat, kita kena lengkapkan puzzle dalam surah ini, iaitu solat, fasalli li rabbika wanhar. Solat dan juga infak ataupun korban, ya. Sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 3 solat dan infak. Ya, di sini Allah kata solat dan korban. Pasal korban ini memang infak. Ya, kita mendermakan untuk kita kongsikan bersama dengan masyarakat, dan kita ingin mengesakan Allah, tidak mengesakan pada binatang. Kan, tidak mengesakan pada binatang. Pasal ada tradisi agama zaman dahulu dia menyembah kepada binatang. Dia bukan menyembah kepada pencipta binatang. Jadi itu Allah suruh, okey, kalau kamu betul-betul sembah kepada Allah SWT, sila korban. Sila korban. Baik. Jadi ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, ya, iaitu maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Seorang-orang musyrik Mekah ini dia mengutuk Nabi, dia kata kamu ni tak ada anak lelaki lah, kan? Nabi ada anaknya Ibrahim pun meninggal. Jadi kamu ni tak ada anak lelaki, tak ada, terputus keturunan kamu. Tapi Allah kata sebenarnya mereka yang terputus, ya, bukannya Nabi. Pasal apa? Nabi walaupun Nabi anak lelakinya meninggal, tetapi Nabi meneruskan pahala kebaikannya sampailah sekarang. Ada orang yang solat, ada orang yang berkorban seperti mana Nabi solat, seperti mana Nabi korban. Jadi maksudnya orang yang solat dan korban ini dia satu geng dengan Nabi, di akhirat nanti akan bersama dengan Nabi pasal satu keluarga. Satu keluarga. Tetapi bagi orang yang tidak solat ataupun orang yang tidak berkorban, ya, sebenarnya orang ini ataupun dia tak ada niat nak berkorban, dia akan dipersoalkan, kamu ni dah dapat banyak kautsar, kamu dah ada banyak nikmat, tak nak ke kamu ni gunakan nikmat itu untuk mengesakan Allah dan beri manfaat kepada orang di sekeliling kamu. Ya, kalau ada yang kata oh saya nak korban ke Kemboja ke apa ke, tapi maksudnya kita adalah orang yang sebenarnya cakap pada Allah, ya Allah, aku tidak mahu terputus daripada apa? Nikmat-nikmat yang banyak. Dan antara nikmat yang banyak sampai di akhirat nanti, di dunia dapat, di akhirat nanti ialah kita dapat minum daripada telaga Al-Kautsar. Subhanallah. Ya, telaga Al-Kautsar itu lambang bahawa kita ni satu geng dengan Nabi. Satu geng dengan Nabi. Jadi inilah seruan Ustaz Tir, Ustaz Wan, sebagai seruan pada saya, pada tuan-tuan sekalian, korban kita. Saya serahkan kepada Ustaz Wan Muhammad Nahar, ya, untuk menjelaskan, ya, bagaimana aplikasinya selepas ini. Tadabbur tadi itu 2-3 ayat itu harapnya menyebabkan tuan-tuan bersemangat untuk berkorban dalam apa jua platform, dan salah satunya bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Nahar yang akan menjelaskan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita dihidangkan di awal tadi berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyentuh tentang ibadah korban, menyentuh tentang ibadah korban. Dan kita bukan saja membacakannya, bahkan kita telah mengulas dalam konteks ataupun dalam arti kata yang lain, kita telah membahaskan, mentadabburkan ayat ini. Dan ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga
menceritakan tentang tadabbur ini, seperti mana ya Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka itu tidak mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran, ataupun hati mereka ini telah pun terkunci. Jadi alhamdulillah kita dihidangkan dengan ayat-ayat Allah yang sudah pastinya membuka dan melembutkan hati kita. Dan apabila ditambahkan lagi dengan proses ataupun dengan ulasan-ulasan dihias dan juga disulam dengan tadabbur daripada Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Mizi, alhamdulillah kebarang kalian, dan kita berharap agar ayat itu bukan saja menyentuh hati kita, bahkan ia juga memberikan satu tolakan perasaan ataupun tolakan amalan untuk kita sama-sama untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, menyentuh tentang apa yang Ustaz Fazrul sebutkan tadi, alhamdulillah kami di Bank Rakyat, kami telah melaksanakan ibadah korban dengan yang ataupun yang kita namakan sebagai ibadah korban norma baru. Ibadah korban norma baru ini, tuan-tuan, bukanlah satu ibadah korban yang yang kita katakan asal nak buat korban saja. Tidak. Amalan ataupun ibadah korban baru yang kita perkenalkan ini sebenarnya hasil daripada pengamatan dan juga pemerhatian kita terhadap beberapa perkara yang akhir-akhir ini telah pun berubah, khususnya dengan kehadiran pandemik, kejadian pandemik COVID-19 ini menyebabkan segala ataupun serba-serbi yang berlaku di sekeliling kita ini telah pun berubah. Dan kalau kita tengok hari ini, anak-anak yang belajar pun bukan saja mereka ini belajar online, tetapi proses dan juga cara belajar pun telah pun berubah. Jadi kehadiran ataupun kewujudan pandemik ataupun COVID-19 ini telah mengubah segala-galanya, dan tidak terkecuali juga pelaksanaan ibadah korban ini. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, jadi kita di Bank Rakyat, kami di Bank Rakyat mengambil tanggungjawab dan merasa bahawa perlu kami kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana pelaksanaan ibadah korban norma baru yang kita nak perkenalkan ini. Sebenarnya ini bukanlah tahun yang pertama, ia merupakan tahun yang kedua yang kita memperkenalkan ibadah korban norma baru ini, yang mana secara umumnya ibadah korban norma baru ini adalah pelaksanaan ibadah korban yang mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, oleh KKM dan juga pihak-pihak yang berautoriti. Jadi kita mengambil kira keadaan yang ada pada hari ini. Dalam masa yang sama, kita juga melaksanakan korban itu dengan mengikut kaedah SOP syarak. Maknanya tidaklah kita utamakan SOP MKN, syarak kita ke laut. Tidak. Kita mengambil dan kita melaksanakan kedua-dua pelaksanaan SOP ini. Satu dari segi kita punya keperluan memenuhi SOP kerajaan. Dalam masa yang sama, kita juga mengambil SOP yang telah digariskan oleh syarak untuk diterapkan dan dilaksanakan di dalam ibadah korban norma baru ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, pengalaman kita ataupun cara bagaimana kita melaksanakan ibadah korban, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu tuan-tuan, barangkali di luar sana mungkin ada yang telah mengetahui dan kemungkinan besar ada yang tidak mengetahui bahawa di Bank Rakyat kami ada satu akaun yang kita namakan akaun simpanan air tabung korban. Akaun simpanan air tabung korban. Jadi akaun simpanan air tabung korban ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita di Bank Rakyat melihat ibadah korban yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Malaysia ini satu syiar, seperti mana yang disebutkan tadi, satu syiar yang perlu kita teruskan, syiar yang perlu kita pertahankan dan kita laksanakan. Tak kira lah apa jua keadaan, kita cuba untuk melaksanakan. Jadi kita melihat perkara ini merupakan satu perkara yang sangat serius dan sangat penting. Jadi
Di bank rakyat kita ada satu akaun yang namanya akaun simpanan tabung korban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, keunikan tabung ataupun keunikan akaun simpanan ini tuan-tuan ya, apabila tuan-tuan menyimpan ataupun membuka akaun dan menyimpan, apabila cukup saja satu bahagian korban ataupun melebihi jumlah yang ada dalam akaun tu, anda ataupun tuan-tuan ataupun pemegang-pemegang akaun tu akan dapat satu SMS. Ini tak pernah bank-bank lain buat ni tuan-tuan. Di bank rakyat kita buat. Maknanya akaun yang mendapat SMS daripada pihak bank apabila dia telah mencukupi ataupun melebihi daripada satu bahagian korban, dia akan dapat SMS. Pemegang akaun itu akan dapat SMS. Memang ini keunikan akaun simpanan air tabung korban kita. Apa yang ada dalam SMS tu tuan-tuan akan diceritakan, ataupun SMS tu dia akan tanya kepada pemilik akaun adakah ingin berkorban dengan bank rakyat ataupun tidak. Kalau sekiranya dia nak berkorban dengan bank rakyat, maka dia akan jawablah seperti mana yang telah diarahkan di dalam SMS tersebut. Apabila dia membalas balik reply, tuan-tuan dan puan-puan, bila dia reply ni pula tak kena duit, FOC, free of charge, semuanya di-charge oleh pihak bank. Semuanya, minta maaf, semuanya ditanggung oleh pihak bank, free of charge. Jadi dia bila dia balas pada SMS, sebab sehari ni mana orang pakai SMS tuan-tuan, banyak yang pakai WhatsApp. Jadi SMS ni kadang-kadang kita tengok ada setengah package tu dia tak cover, tapi dia tak charge. Kita tak charge kepada pemegang akaun, kita absorb ataupun kita ambil ataupun kita kita bayar charge tersebut. Apabila dia setuju tuan-tuan, bila dia setuju apa yang dilakukan oleh bank rakyat, bank akan serahkan kepada pusat panggilan di bank rakyat untuk menelefon ataupun menghubungi, menjelaskan tentang pelaksanaan ataupun menjelaskan tentang ibadah korban yang bakal dilaksanakan oleh pihak bank. Jadi kadang-kadang SMS tu anak main ke apa ke, jadi menyebabkan apa? Pemegang akaun tak tahu. Ini kita tak hanya sanya bergantung kepada SMS, kita call. Call ini satu, kita nak buat pengesahan sama ada maklumat itu betul. Kalau sekiranya betul, maka kita akan adakan pelaksanaan akad. Jadi pusat panggilan bank rakyat ni akan menjelaskan sekian komitmen kita di dalam melaksanakan ibadah korban. Kan mudah tuan-tuan ya. Jadi simpan cukup saja satu bahagian akan dapat terima SMS. Bila terima SMS, jawab itu pula tak perlu dibayar, bank tanggung. Jadi segala-galanya free tuan-tuan. Apa yang ada di hadapan di hujung jari kita hari ini memang benar. Maksudnya kalau kita nak melaksanakan ibadah korban hari ini khususnya dengan bank rakyat, tuan-tuan tak perlulah pening-pening kepala. Tuan-tuan tak perlulah nak fikir nak kena hadir ke, tak perlu hadir ke. Tuan-tuan tak perlu fikir betul ke diorang ni dilaksanakan atau korban saya ni diorang buat betul disembelih ataupun tidak. Semuanya itu dipantau dan juga semuanya itu di proses-proses pelaksanaan ibadah korban itu dipantau dan dimaklumkan semula pada pemegang-pemegang akaun. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dihormati sekalian. Apabila dah dibalas, maka kita pihak bank akan melaksanakan ibadah korban. Maksudnya di sini tuan-tuan, bank akan memberikan, menyalurkan maklumat-maklumat tadi kepada operator korban yang dilantik oleh pihak bank. Hari ini yang dilantik adalah Surau Al-Barakah yang menaja yang juga yang menganjurkan ceramah pada hari ini. Jadi Surau Al-Barakah ini akan melaksanakan ibadah korban yang tuan-tuan dan puan-puan telah persetujui melalui akaun simpanan air tabung korban. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi ya tuan-tuan, pelaksanaan ibadah korban ini khususnya di dalam Malaysia ada pelbagai kaedah. Apa yang kita laksanakan ini adalah menerusi kaedah wakalah. Wakalah ini maksudnya apa? Pemegang-pemegang akaun telah mewakilkan kepada bank rakyat mewakilkan pula kepada operator korban, iaitu Surau Al-Barakah. Sebut betul-betul, bukan Surau Al-Baqarah, Surau Al-Barakah. Jadi Surau Al-Barakah ini merupakan operator korban yang dilantik oleh bank akan melaksanakan segala-galanya. Dan semua proses-proses yang dilakukan tadi tuan-tuan dan puan-puan adalah diperakui dan
dipantau oleh ahli jawatankuasa syariah Bank Rakyat. Jadi bagaimana tuan-tuan, sehingga mana kalau sekiranya terdapat lebihan daripada bayaran tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan diam ambil saja recognize sebagai pendapatan kepada bank, tidak tuan-tuan sehingga mana kita memperdetailkan pengurusan dan pelaksanaan ibadah korban kita tulis di dalam borang pelaksanaan korban ataupun borang akad pelaksanaan korban kita tuan-tuan, kita tulis jika terdapat lebihan daripada sumbangan ataupun lebihan daripada jumlah penyertaan ini akan disalurkan kepada tabung-tabung kebajikan dan akan diberikan kepada aktiviti-aktiviti kebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi pelaksanaan korban dengan Bank Rakyat, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan laksana korban dalam masa yang sama, tuan-tuan dapat dua perkara, iaitu 2 in 1, satu laksana korban, satu amalan korban, tuan-tuan dapat pahala korban, ada lebihan, tuan-tuan akan dapat juga pahala bersedekah. Jadi 2 in 1. Tuan-tuan akan dapat dua kebaikan di dalam satu penyertaan ibadah korban dengan Bank Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bukan itu sahaja tuan-tuan apa yang saya nak sampaikan di sini. Yang tadi saya cerita tentang kelebihan ibadah korban ataupun kelebihan tabung, kelebihan akaun simpanan tabung korban Bank Rakyat. Pelaksanaan korban yang dilaksanakan oleh surau Al-Barakah ni tuan-tuan juga, kita bukan mengambil seolah-olah melaksanakan korban seperti mana pelaksanaan yang biasa kita nampak. Pelaksanaan yang kita laksanakan ini pelaksanaan yang kita boleh katakan, yang kami boleh katakan pelaksanaan yang first class, pelaksanaan yang bertaraf yang tinggi. Maksud bertaraf tinggi apa tuan-tuan Dan maksudnya di sini adalah apabila kita melakukan ibadah korban ini tuan-tuan, maknanya tuan-tuan telah wakilkan kepada surau Al-Barakah untuk melaksanakan ibadah korban, daging-daging yang kami dapat tuan-tuan, daging-daging yang kita dapat daripada lembu-lembu yang telah dikorbankan itu ataupun kambing-kambing yang kita korbankan itu tuan-tuan, kita akan letak di dalam, khususnya macam lembu, kita akan letak di dalam vacuum pack ataupun kita sebut sebagai kedap udara. Jadi lembu ataupun daging lembu yang telah dipotong, yang telah diproses untuk diberikan kepada penerimanya, kita bukan saja beri di dalam keadaan biasa yang kita boleh tengok diletak dalam plastik oranye, plastik hitam dan sebagainya. Kita kedap udarakan dia, kita vacuum packkan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang kata ialah buatlah segala-galanya, bukan saja bagi daging lembu dalam keadaan vacuum pack, mungkin boleh bagi di dalam keadaan letak dalam hamper dan sebagainya, tapi tengoklah harganya pula. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita pada tahun ni kita meletakkan harga yang kompetitif. Dalam keadaan kesusahan orang nak mencari lembu, kita tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pelaksanaan satu bahagian ibadah korban, iaitu satu bahagian lembu sebanyak RM770 sahaja. RM770 untuk lembu. Jadi termasuk tuan-tuan pengurusan, pelaksanaan dan sebagainya, termasuk vacuum pack dan juga termasuk wakil untuk mengagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Semuanya itu dilaksanakan oleh surau Al-Barakah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pengalaman kita pada tahun lepas tuan-tuan, apabila kita bagi kepada frontliner, tahun lepas kita telah menentukan penerima akaun korban ni adalah daripada frontliner. Jadi kita tengok bagaimana frontliner menerima ni tuan-tuan, di kalangan ahli anggota polisnya, anggota tenteranya, begitu juga dengan doktor-doktor dan juga nurse yang berada di hospital yang menerima sumbangan daripada kita ni tuan-tuan, lebih kurang dalam 2,000 lebih pack daging dan juga telah diagihkan kepada mereka tuan-tuan. Mereka menerima dengan keadaan yang sangat menghargai dan beza daripada yang lain. Sebelum ni orang tengok kita bagi plastik korban, plastik daging kita ambil pun kita kata terima kasih dan alhamdulillah. Tapi bila dia orang tengok tuan-tuan, dia orang buka plastik tu, dia orang buka tengok, ini kan daging korban yang Bank Rakyat buat. Apa yang saya masukkan tuan-tuan, daging itu telah di vacuum pack.
Jadi standard yang kita bagi kepada penerima-penerima itu bukan standard yang biasa. Kalau tuan-tuan nak tengok macam mana bentuk vacuum pack ini, daging-daging yang dijual di supermarket yang besar. Jadi tuan-tuan, dan segala kita katakan segala kemudahan yang kita tawarkan itu, kita bukan meletakkan dengan harga yang tinggi, bahkan kita letak untuk satu bahagian hanya RM770 dengan daging ataupun dengan berat seekor lembu, yang mana beratnya adalah 230 gram ke 260 gram. Yang ini berat yang sangat tidak kecil dan tidak terlalu besar, sederhana. Setengah orang tu kata 770 mungkin kecil, tapi kita tidak, tuan-tuan. Kita ambil grade yang sederhana, 230 ke 260. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan itu saja tuan-tuan, kita juga menawarkan korban korban kambing di Australia, kambing daripada Australia sana tuan-tuan. Kita beli, kita sembelih, kita proses dan kita bawa balik ke Malaysia untuk kita agihkan. Untuk surau Al-Barakah agihkan kepada penerima-penerima manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daging yang kita ataupun kambing yang kita offerkan ini, kalau tuan-tuan survey tuan-tuan ya, antara harga yang sangat-sangat kompetitif. Yang mana dia bukan saja kita selesaikan dan kita agihkan di sana, bawa balik pula ke Malaysia ni. Kenapa kita bawa balik ke Malaysia tuan-tuan? Kita melihatkan bahawa dengan keadaan pada hari ini tuan-tuan ya, seperti mana yang saya sebut tadi, dengan gejala pandemik ataupun keadaan pandemik pada hari ini COVID-19, sehingga mana berita harian pada Januari 2021 mencatatkan sebanyak 800,000 orang di Malaysia telah dibuang kerja. 800,000 orang di Malaysia dibuang kerja. Jadi kita mengambil tanggungjawab ini tuan-tuan untuk all out, seboleh-bolehnya kita promosikan pelaksanaan ibadah korban ini, supaya apa? Supaya hasilnya nanti dapat dirasai juga oleh orang-orang di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya rasa itu saja perkongsian saja saya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah korban yang dilaksanakan, yang diproses ataupun yang telah diuruskan sendiri oleh Surau Al-Barakah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Wallahu alam, itu saja daripada saya, Ustaz Fazrul, Ustaz Basri dan Ustaz Mizi. Saya serahkan balik kepada Ustaz. Tafadhal. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Muhammad Nahar di atas pencerahan ataupun bagaimana proses yang dilakukan korban oleh Surau Al-Barakah, Menara Kembar Bank Rakyat. Jadi alhamdulillah kita tadabbur pun sudah ayat-ayat berkaitan dengan korban, penerangan berkaitan dengan ibadah korban yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat pun sudah. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program kita pada tengah hari ini. Ustaz Fazrul, mungkin ada apa lagi ke? Alhamdulillah, bila mendengar Ustaz Wan Muhammad Nahar ceritakan sebentar tadi, saya amat teruja jugalah kan. Sistem yang dibina zaman PKP ni masih lagi ada SOP diikuti, dan SOP daripada Tuhan ya, yang kita tengok sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Barakah, surah Al-Baqarah okey, dan juga surah Al-Hajj dan juga surah Al-Kautsar, itu sebenarnya adalah seruan ya. Kalau tadi RM770 tu lebih kurang RM2 sehari lah kan, RM2 sehari. Dan menarik, saya baru tahu yang pasal air tabung tu kan, air tabung tu. Jadi dia memang patut dilebarkan lagi ya kepada anak-anak kan, buka akaun gitu. Saya nampak untuk anak saya lah kan. Harapnya lepas ni saya boleh terlibat juga pasal duit raya ada kan, duit raya tak lepas apa sebagainya. Kemudian bolehlah ayah boleh top up sikit kan, anak bagi RM1 sehari, ayah top up RM1 kan. Jadi match up. Ini untuk kita berlumba ke arah kebaikan agar ianya menjadi saham kita ya. Apabila bercakap tentang orang bertakwa ini, kita bukan seorang saja kan, muttaqin ini dalam bentuk jamak. Jadi kita nak bina dengan anak-anak kita. Sistemnya Bank Rakyat dah buat, kemudian kita je lah yang nak masuk RM1 tu. Untuk kita doakan semua orang boleh, kalau tak sempat tahun ini, tahun depan
kalau tahun ini boleh sempat satu bahagian, tahun depan satu keluarga tu setiap orang ambil satu bahagian ataupun satu ekor kambing tersebut. Ia bukan mustahil apabila kita niatnya kepada siapa? Kepada pemilik Al-Kautsar, iaitu Allah SWT dah bagi macam-macam kat kita, RM1 sehari kan. Dia kalau terus berdebut RM770 tu, dia memang mencabar sikit bagi setengah orang kan. Tapi kalau RM1 sehari kita berazam dan kita niatkan, Allah akan mudahkan. Kalau tak sempat tahun ini semua orang ahli keluarga dapat satu bahagian, kita berazam tahun depan, tuan-tuan sekalian. Dan saya doakan semua kita bismillah lepas habis program ini berusaha untuk memastikan fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, agar amalan kita ini tidak terputus dan kita akan bertemu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus berdakwah, menyampaikan Quran, dan salah satu isi Quran itu adalah korban. Allahu a'lam. Baik. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Fazrul Ismail di atas kelapangan masa untuk bersama kami pada tengah hari ini, dan tidak lupa juga kepada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali yang mohon keizinan untuk keluar awal tadi kerana ada kerja yang tak dapat nak dielakkan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Wan Muhammad Nahar di atas penerangan tadi. InsyaAllah kita bertemu lagi pada program-program yang lain, InsyaAllah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan korban yang dilaksanakan ataupun tabung korban ataupun tabung wakaf ke, kita ada sediakan juga. InsyaAllah boleh menghubungi nombor-nombor yang kita nyatakan tadi, dan boleh kunjungi ke Facebook Surau Al-Barakah, Menara Kembar dan Rakyat. Terima kasih semua yang menonton pada tengah hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf sekiranya ada kelemahan, ada salah dan silap. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasilnya daging korban yang telah kita korbankan di Australia semasa Aidil Adha yang lalu, dan telah pun sampai ke negara kita untuk diagihkan kepada peserta korban, juga diagihkan kepada rumah-rumah anak yatim dan mereka yang layak menerima daging-daging korban. Korban yang dilaksanakan pada tahun ini melalui Surau Al-Barakah kami telah laksanakan di Australia, dan inilah hasilnya. Jadi, bagi anda yang ingin berkorban pada musim yang akan datang, sila hubungi Surau Al-Barakah di Menara Kembar dan Rakyat. Kami akan uruskan pengorbanan anda dan kami akan agihkan semuanya kepada mereka yang layak. Bersama Surau Al-Barakah, Menara Kembar dan Rakyat. Kawan apa? Kawan apa?